Okay, Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam. Good morning. Suara saya jelas Jelas. Okay. Sebentar ya. Okay. So for our lecture today, hari ni kita nak habiskan topik 2. Semalam kita dah belajar on how to solve DE by using dua method, separable variable method, and then another one would be integrating factor method yang kita buat acronym CP. Okay, for today is continuation of apa yang awak belajar semalam lah. Kalau awak tak faham apa yang awak belajar semalam, hari ni punya lagi tak faham sebab dia nak solve problem involving DE, equation yang melibatkan real life situation. So benda ni melibatkan application lah. Okay, jangan terkejut sebab soalan dia most of the time memang panjang. Dia memang panjang-panjang lah soalan dia. Dia tak akan jumpa soalan yang pendek-pendek macam tu. Okay, but then don't worry for this subtopic 2.3 when it comes to application of real life situation, dia akan keluarkan assignment satu sahaja. Maksudnya PSPM tak keluar lah. So kalau nak jawab soalan tu awak boleh lah tengok buku. Okay. So for application itself we have 4 main DE. Kita start dengan the first one, population. Okay. So bacalah example. Bacalah example 8 tu. Baca soalan ni dulu. Soalan ni memang panjang. Okay. So we have a population. Kita cakap population apa? Change at rate proportional to the current population. Okay, and then part A we have to write the differential equation. DE lah maksudnya. Satisfy this population. And then part B we have a situation kat situ. In 1990 the population would be 3.9 million. And then in 2000 the population is about 5.3 million. And then by solving the DE and fitting this data, estimate the population at time T. Okay, and then hence estimate the population in 2020. Okay, itu soalan dia sekarang ni. Kita terus pergi jalan kerja lah. So kita ada 3 part tadi, A, B and C. Start with part A first. Okay, write the differential equation satisfied by the population. Sebab dia tak namakan population tu apa, awaklah sendiri letak apa-apa huruf pun boleh. So saya sebab dia population saya guna huruf P lah. P as your population. Nak letak huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then kalau dalam dia punya first statement tadi dia cakap rate of population is proportional to the current population. So kat sini kita punya DE tu fix dia akan jadi DT, T stand for population, over DT. T tu untuk time sebab dalam soalan cakap rate, anything involving rate mesti melibatkan DT equal to KT sebab dia proportional. Okay, in this case P tadi population and then K would be constant. Constant kat sini selalunya memang orang akan guna K lah, small k kat situ untuk this subtopic. Okay, so this is the differential equation. Sebab dia ada derivative kat situ, dt over dt. Hari ni line tak okey ke? Saya rasa macam orang keluar masuk. Miss delay sikit tadi. Oh, saya delay ke? Tulisan sampai lambat. Like Miss. Apa lagi masalah internet? Saya dah pakai internet office dah. Kita pasrah je lah. Okay. And then kita proceed dengan part B. So dia dah bagi situation tadi. In 1990 population is 3.9. In 2000 population is 5.3. So estimate the population at time T. Okay.
So ayat dia kat situ, kalau dia nak population at time t, maksudnya daripada derivative yang kita dah ada tadi, DE yang ada kat part A, kita kena reduce sampai jadi P sama dengan apa? P in term of apa? Itu kita nak tahu tajuk kita population apa. So kita kena solve kan part A ni punya DE. Alright. So kat sini barulah kita nak pakai apa yang awak baru belajar semalam. Okay, so untuk population, the fix memang kita akan pakai separable variable method yang pertama. So setiap kali pun dia akan ulang-ulang step yang sama kat sini, huruf dia berbeza. So first step, awak separatekan variable kat situ, it's obvious P lah sebagai tajuk. So kita akan dapat 1 over P dP equal to K dt. Saya asingkan P kat bahagian kiri, T kat bahagian kanan. Sekejap Dia still lagging Memang tulisan saya keluar lambat sangat Lambat jugalah. Sekejap Biasa je. Sebentar. Saya cuba tukar. Harapnya would be better lah kot. Okay. So kita sambung balik lagi. Saya ulang balik. So kita nak settlekan kita punya DE sekarang ni. So daripada DE yang tadi kita ada DP over DT equal to KP. So kat sini memang kita fix pakai separable variable method. So first step, asingkanlah P kat bahagian kiri yang melibatkan masa. DT tu kita letak kanan, K tu sebab dia constant, so it's fixed kat situ, tak payah gerakkan dia. Okay, so once you successfully separate this variable, awak dah boleh integrate both side. Okay, so integrate 1 over P, you're gonna get ln P. Integrate K dt, K tu anggap macam nombor sebab dia constant kan, so kita akan dapat KT plus C. Okay. Tapi kita tak capai target lagi sekarang ni sebab soalan kita nak population tadi kan, kita nak susun P sebagai tajuk. So kita kena simplify lah kat sini. So since we have ln on left side, kita nak hilangkan ln, we have to exponent both side. So P will be equal to exponent to the power of KT plus C. Okay. Kita tak nak ada banyak-banyak kuasa kat situ, so kita try to simplify lagi. Macam yang kita dah discuss malam, when it comes to plus, bila awak nak pecahkan, dia mesti jadi darab. So kat sini dia akan jadi exponent to the power of C. Okay. And then last step, yang ni memang fixed step exponent of power C tu kita malas nak tulis banyak kali. So kita akan tukar exponent to the power of C tu as one constant. Most of the time orang akan guna capital A, awak nak guna huruf lain pun boleh, tak ada masalah as long as awak define, awak bagi tahu awak let exponent power C tu sebagai apa. So finally P kita akan jadi P equal to A E to the power of KT. Inilah equation yang kita nak. Okay, settle part first, kita baru mencari equation. Now dia nak estimate population. Kalau kita nak dapatkan population tu, kita mesti tahu A ni berapa, K ni berapa. Sebab equation kita sekarang sekadar constant je. Kita tak boleh nak estimate apa-apa. Sebab A dengan K tu constant, kita kena cari dulu nilai. A berapa, K berapa. So saya sambung Tadi kita ada P equal to A E to the power of KT. Next kita nak cari A menggunakan first info yang ada dalam soalan. Saya patah balik sekejap. So first info yang ada soalan tu, dia kata in 1990 our population is 3.9 million. So maksudnya dia kata bila tahun 1990 population would be 3.9 million. Inilah maklumat pertama yang dia bagi.
So kita tak boleh gantikan 1990 kat dalam T kan, sebab tu masa. Ni nama tahun, dia tak sama. So tak ada maklumat lain kat situ. We assume this is the beginning lah, permulaan dia. Mula-mula dia ambil data. So bila dia bermula, kita assume T will be 0. Ini fix setiap kali. Kalau tak ada permulaan apa-apa, kita akan assume your T is 0. Okay, so substitute into this equation. Alamak. Sekejap, sorry. Masukkan P kat tempat dia, T pun masukkan kat tempat dia. So kita akan dapat 3.9. Million tu tak payah tulis setiap kali. Last kali nanti baru kita tulis. Okay. Exponent to the power of kt. So maksudnya 0 times t. Exponent power 0, kita akan dapat 1. Means in this case, a kita akan jadi 3.9. So substitute back 3.9 into our original equation tadi yang dah ada ni. So p here will be equal to 3.9 exponent to the power of kt. So saya dah buat box yang kedua. Ini latest equation kita sekarang. Kita dah dapat nilai A. Okay. Next, kita nak cari nilai K pula. So kita pergi second information. Second information dia bagi tadi in 2000. Bagi sekali. Kita tahu tahun kat situ. Dia bagi tahu population is about 5.3 million. Okay. So, tadi bila 1990 tu kita assume beginning T kosong. Sekarang sama juga konsep. T tu kita tak boleh masukkan 2000 sebab tu bukan duration. Ini dia punya tahun. So, kita kena kira lah berapa duration dia from 1990 to 2000. Gap dia kat situ would be 10 years. Means here our T would be 10. Okay. So, kita masukkan dua info ni. T equal to T equal to 10 dengan T equal to 5.3 dalam latest equation yang ada tadi. So now we will have 5.3 equal to 3.9 exponent to the power of k times 10. Okay. Lepas tu kita kena simplify lah, cari nilai k ni berapa. Kat sini saya assume semua orang dah expert as simplify. So mula-mula kita kumpulkanlah eksponen satu side. Yang tak ada eksponen kumpulkanlah satu side. Saya bahagi terus kat situ. So kita akan dapat 53/39 lah. Kalau nak buat 5.3 bahagi 3.9 pun boleh. Sama maksud, tak ada masalah kat situ. Okay. Now kita nak hilangkan eksponen. So you have to ln both sides. So 10k will be equal to ln of 53/39. So finally k would be 1/10 ln of 53/39. Kita kena dapatkan exact value kat sini. Sebab kita masih dalam proses mencari jawapan. Jangan tekan kalkulator, maksud saya jangan bundarkan. Jangan ambil perpuluhan kat sini or else nanti jawapan akhir kita akan lari jauh. Okay, so kat sini skill simplify tu hati-hati. Okay, so kita dah dapat K sekarang. So K dah boleh ganti dalam latest equation kita ada tu. Now equation kita akan jadi P equal to 3.9 exponent 10 ln of 53/39. The whole thing is actually times by T. So inilah equation yang dia nak. Okay, settle part 2. Okay, saya proceed Part C, hence estimate the population in 2020. So daripada equation yang kita dah ada ni, sekarang kita dah lengkap dah ada P, tajuk dia kita suruh cari population, tinggal term T je kan. Maksudnya kita dah tinggal masukkan tahun je lah, duration kat situ kita boleh dah dapat population je. Okay, saya rewrite balik equation yang kita dapat tadi. Your P is 3.9 exponent to the power of 1/10 ln of 53/39. The whole thing times by T tadi.
Okay, so tadi beginning kita assume T0 tu 1990. Now, dia suruh estimate untuk 2020. So kita kena kira duration tu. Kita jangan masukkan 2020 ni kat tempat T. Tak boleh lagi sekali saya ulang. Ini tahun, T ni duration, jangka masa. Tak sama. Jangan masukkan tahun kat dalam tu. Okay, so now T kita kalau kira gap kat situ berapa tahun daripada 1990 sampailah 2020. It will be 30 years lah. 30 tahun, betul. Okay, so kita substitute T30 dalam equation. Ni macam lagging lagi. (3.9) exponent to the power of 1/10 ln of 53/39, and then T tu gantilah 30. Okay, sampai part sini last part nak cari dia punya population ke berapa, barulah boleh tekan calculator. Awak tekan je lah calculator sekarang berapa. Tak suka lah kenapa internet ni. Saya pasal mana ya? Berapa? 9.79. 9.779. At least 2 decimal places boleh lah. Saya ambil 3 decimal lah. 9.788, right? Madam, Million. it's 5.3/3.9, right? Sorry? 5.3/3.9. 5.3? Yeah, that's 5.3 million lah. Saya salah tekan calculator ke? Sama. 3 ln of 50/39. No, 5.3/3.9. Jadi sama. 5 point? Saya tak dengar. Sorry. Saya dah tekan calculator 2 kali dah. Saya dapat 9.788. Yeah. I mean, Betul. Okay. Apa dia? Siapa nak tanya soalan tadi? Peace yang Betul lah, 97. Ada soalan? Ada orang nak tanya soalan? Saya tahu ini tekan calculator yang ada. Tak ada. Kalau Miss, dengar suara saya? dengar. Okay. Saya nak tanya yang tadi kita nak buat equation beginning dengan yang T sama dengan 10 tu. Yang kita time nak buat equation dia tu. Saya tak Ni? saya tak faham sangat kat sini. Oh, okay. Macam Saya mana patah. kat 2000 tu, macam mana kat 2000 tu T sama dengan 10? Oh, okay. Sebab ini saya ikut maklumat daripada information dalam soalan lah kan. Dia bagi tadi 1990 dengan 2000. Okay. And then equation yang kita dapat tadi, equation general is P equal to A E to the power of KT. Ini general equation. Kita tak boleh settlekan lagi sebab A tu constant, K pun constant. Tak boleh settle. So now kita kena cari A dengan K. Okay. So info pertama yang dia bagi, the first data tu is 1990. Okay, 1990 tu nama tahun. Dia bukannya masa, dia bukan duration. So saya assume sebab tu 1990, kita letak itu dia punya beginning year lah. T equal to 0. Okay. And then bila substitute dapatlah value of A. So A tu saya ganti dalam equation yang dah ada tadi. And then second info pula dia bagi tahun 2000. Sama juga 2000 ni
dia punya tahun, bukan dia punya duration. So kita kena kira lah daripada 1990 nak pergi ke 2000, duration dia berapa. Kat situ kalau kita kira gap dia 10 tahun kan, sebab tu lah T akan jadi 10. Menjawab ke soalan? Okay, faham. Dah jelas. Okay. Okay, settle untuk okay. And then barulah sambung lagi tadi. Next soalan tu suruh estimate pula when is 2020. So duration dia gap daripada 1990 nak pergi 2020. Ada 30 tahun kat situ gap dia. Sebab tu T tu kita ganti 30. Okay, settle untuk population. Jalan kerja dia memang panjang sebab soalan dia pun panjang. Okay. Kita masuk second application. So second application memang dia melibatkan radioactive decay. Okay. So bacalah soalan itu sendiri awak ada kan soalannya. Soalannya memang panjang, radioactive decay kat situ. So first question, write a DE that represent this relationship. And then next, if the mass of the substance remaining after 12 years is the half of the original mass, what is the percentage of the substance remaining after 6 years? Okay, kita terus pergi calculation. So first part is suruh write DE that represent this relationship. Okay, kat sini tadi substance tu dia tak bagi hurufnya apa. So saya let je lah. Dia tak bagi nama radioaktif tu apa, saya pakai je lah huruf R lah. Kalau awak nak pakai huruf lain pun boleh, dia tak ada apa-apa masalah kat sini. Okay, sebab dia decay, dia maksudnya mass kita akan berkurang. So kita punya DE kat sini akan jadi dr over dt sama sebab rate will be equal to negative kr. Dia berbeza dengan population tadi sebab population tu increase, population tu bertambah sebab tu dia positif. Sekarang radioaktif kita decay, radioaktif tu berkurang, so kita kena tambah negatif kat depan ni. Itu beza dia. The situation still sama, K is for constant. Alright, settle. Next kita nak cari ni mass. The substance remaining after 12 years, the rate substance remaining after 6 years. Okay, situation dia sama macam tadi lah. Kalau kita nak cari mass tu berapa, kita kena cari R tu, equation dia apa? R in term of T. So daripada DE ni, kita kenalah munculkan dulu equation tu. Benda yang sama, kita ulang sama dengan step population tadi. So we have dr over dt equal to negative kr. And then kita separatekan ikut variable, separable variable method still. So we have 1 over r dr equal to negative k dt. After you successfully separate, then you can integrate both sides. So we have ln of r equal to negative kt plus c. Kalau awak perasan step ni sama je, saya ulang balik step yang kita belajar kat population tadi, cuma kita ada extra negatif je kat sini. Itu je beza dia. Okay, next we want to simplify. So to eliminate ln on left side, you have to exponent both sides. So r would be equal to e to the power of negative kt plus c. And finally exponent power c tu kita tak nak, susah kita nak cari nanti nilai dia. So you can separate. Dia akan jadi exponent to the power of c. Bagi tahu exponent c tu awak tukar sebagai another constant. So finally our r would be a e to the power of negative kt. Okay, kita dah dapat dah equation r. But then sama situation macam tadi, kita ada problem sebab A kita tak tahu berapa, K kita tak tahu berapa. Kita still ada masalah tu. So kita still tak boleh nak cari mass dia apa kat sini. Okay. Step ni sebenarnya setiap kali ulang-ulang benda yang sama je lah. Saya ulang So beza dia, kalau radioactive decay ada extra negatif.
Kalau population sebab dia increase, so dia tak ada negatif. Itu je beza dengan population tadi. Okay, now kita nak cari nilai A dengan K. So first info yang dia kata ada kat sini, dia kata after 12 years, dia punya mass dah jadi half of the original mass. Ini dah selepas 12 tahun. Initial dia tak ada kan kat sini. Okay, sebab dia tak bagi tahu initial tu berapa, kita assume dia terus. When T is 0, R equal to, mass tu dia tak bagi tahu apa-apa. Saya letaklah satu notation. Saya letak initial mass M not kat situ. Okay, so substitute into the equation. So sekarang kita akan dapat R equal to, R kita M not, sorry. Saya tulislah balik dulu equation ni tadi. R equal to KE negative KT. So R ganti kat R, T ganti kat T. So kita akan dapat M not equal to A, E to the power of KT tu exponent power 0 lah kan. Once again exponent power 0 is 1. So A kita dah jadi M not. Okay, so new equation yang kita dah dapat sekarang, R equal to M not exponent to the power of negative KT. Biasanya saya ada habit setiap kali dapat equation baru saya akan boxkan. Sebab calculation kita panjang, kita confuse nanti nak pakai equation yang mana. So bila dapat latest equation tu, awak boxkan siap-siap. So you know lah inilah equation yang awak nak pakai. Okay, kita dah settle first case, kita dah dapat A. Sekarang kita nak cari K. So based on the info in the equation tadi, dia kata after 12 years, selepas 12 tahun means T is 12. Dia punya mass dah jadi half of original mass. Okay, original tadi tak bagi tahu sebab tu saya letak M not. Dia dah jadi separuh, means now our R is half of M not lah. Okay, so kita substitute these two info into our latest equation. Masuk kat latest ni tadi So we have half M not equal to M not exponent to the power of negative 12. And then kita, saya tertinggal K. Alright, after that kita simplify. Jadikan K sebagai tajuk. Sama macam tadi lah. Kat sini proses simplify tu hati-hati. K kita nak dalam exact value So M not obvious. Awak dah boleh cancel out dulu awal-awal. So kita tinggal exponent to the power of negative 12 K equal to half. Now kalau kita nakkan hilang exponent, you have to ln both sides. So kita akan dapat negative 12K equal to ln of half. And then finally K would be negative 1 over 12 ln half lah. Terlebih negative 1 over 12 ln half. Okay, now kita dah dapat K tu, substitute balik ke equation yang latest tadi kita ada. So finally our R will be equal to M not exponent to the power of, kat equation ni ada negatif, kat sini bawah ni pun ada negatif. So negatif dah hilang lah. Kita akan dapat 1 over 12 ln half times with T. Ini latest equation kita. Sampai sini okey ke? Okay, Miss. Okey. Saya proceed lagi Kita belum habis jawab soalan. Sebab saya batal balik. Sebab sekarang dia kata kita kena cari percentage after 6 years. Tadi kita dah dapat equation ni. Saya tulis balik sebentar. R equal to M not exponent to the power of 1 over 12 ln half times with T. Okay, so kalau after 6 years, maksudnya T kita 6 lah. Teruslah masuk R equal to M not
exponent to the power of 1 over 12 ln half times with t. Tolong tekan kalkulator yang belakang ni dapat berapa? Saya dapat 0.7071. Sama tak? Sama Miss. Sama M not. Okay. Itu R yang kita dapat. But then careful. Kita tak boleh tinggal jawapan macam ni sebab dia nak percentage. Dia nak peratus. Okay. So kalau kita nak dapat percentage remaining, maksudnya kita kena letak kita punya mass sekarang ni 0.7071 M not divided by original mass tadi. Original mass saya yang namakan dia sebagai M not times 100 lah macam biasa. So finally our percentage will be 70.71%. Kalau soalan tu tak minta percentage, maksudnya awak berhenti di sini. Kalau dia tak minta. So jawapan dia akan jadi 0.7071 M not sahaja. Itu mass. Tapi sebab soalan tu nak percentage, bagilah jawapan dalam bentuk persen. Okay. Settle application yang kedua. Kita masuk application yang ketiga. Rate of cooling. Okay. Application yang saya cakap ni dia memang dah fit dalam awak punya syllabus tau. Dia memang population increase, radioactive tu memang decay punya cerita. Kalau next kita masuk temperature ni memang cerita dia pasal temperature cooling. Itu cerita dia kat situ. Okay. Yang panjang bergila ni awak bacalah sendiri. Okay. Saya nak highlight yang color-color berbeza dia tu. Okay. Dia dah bagi rate of cooling object varies with the difference between the temperature of the object and room temperature. Okay, kat situ. Itu dia punya rate sebenarnya. Given that temperature of the object is theta, so dia dah bagi ni satu simbol, and the constant room temperature is A. Write down a differential equation to describe the rate of cooling of the object. Okay, and then baru dia bagi soalan. Given further that the room temperature is 20, find general solution of this differential equation. Then nextnya kat situ lah. Okay, kita pergi first dulu. Find general solution of this DE. Okay, kita kena bermula dengan DE dia dulu lah. Sebab tadi dia dah bagi tahu objek tu dia punya notation is theta. So saya bermula dengan d theta over dt. Sebab rate kan equal to K. Negative K sebab cooling, temperature kita berkurang, negative K, and then theta minus A. Mana datang theta minus A ni? Sebab ada dalam soalan yang tadi, color, saya patah balik sebentar, yang color orange tu, difference between object temperature and room temperature. Itu dia punya rate. So difference maksudnya tolak. So itulah datangnya theta tolak A. Okay. And then awak kena bagi tahulah awal-awal saya letak notation kat sini. K is constant. And then kita ada theta is object temperature. After that kita ada A stand for room temperature. Okay. Untuk room temperature ni dia ada beberapa terms yang they normally use. First they gonna use room temperature. Sometimes they use the surrounding temperature. Sometimes they use the word ambient temperature. Ni tolong salin, tak ada dalam nota ni, term-term ni. Ada 3 term yang family, yang selalunya diguna lah. Word yang familiar selalunya yang itu, room temperature or surrounding temperature or ambient temperature. Okay. Settle. Next dia bagi info. Yes. Miss, saya masih tak faham yang theta tolak A tu yang
room temperature tu. Kenapa theta tolak A ke? Sebab memang dalam soalan ni dia bagi. Okay, under certain condition, rate of cooling object, rate of cooling tu di theta dt. Okay, sebab tu datang di theta dt equal to negative, saya tulislah kat atas ni, rate of cooling tu di theta dt equal to negative K ni sebab cooling, temperature kita berkurang. Okay, and then dia kata with difference between temperature object and room temperature. So difference tu hasil tolak kan. So object tolak room temperature. Itulah equation dia. Okay. So and then kenapa saya guna theta dengan A? Sebab kat bawah tu dia bagi tahu pula. Object temperature memang dia guna sebagai theta. And then room temperature dia guna A. Okay. Tapi jangan risau, setiap kali DE ni awak pakai DE yang sama. Ni biasanya most of the time it's fixed lah. Kalau nampak soalan cooling temperature ni, memang dia punya differential equationnya ini. Setiap kali pun guna ini. Cuma info ni lah yang tadi. Yang A ni berbeza-beza. Kadang-kadang dia guna 3 term je lah yang selalunya keluar. Is it the room temperature or surrounding temperature ataupun ambient temperature. Okay. Next dia kata, given further, room temperature is 20. So kita dah boleh ganti siap-siap. D theta over dt equal to negative K theta minus 20. Okay. Part A, find the general solution. Kalau general solution ni sama macam tadi, kita nak kena hilangkan DE ni. Derivative ni kita nak kena hilangkan. Kita nak munculkan equation theta sahaja. Kita kena jadikan theta sebagai tajuk. Okay. Sama juga untuk room temperature ni separable variable method. So kita asingkan ikut variable, we will have 1 over theta minus 20 d theta equal to negative K dt. Then you can straight away integrate both sides. So on your left side, 1 over theta minus 20 would be ln of theta minus 20. On your right side, negative K, it will be negative KT plus C. Okay, sama lebih kurang macam tadi lah. Okay, now kita nak jadikan theta tajuk. To eliminate ln, you have to exponent both sides. So theta minus 20 would be equal to exponent to the power of negative KT plus C. Oh, dah ingat step yang sama je setiap kali. So exponent power C saya tukarkan sebagai A. So theta would be A E to the power of negative KT plus 20. Inilah kita punya theta. Alright. Kita dah dapat equation. Settle part A. Moving on, part B. Saya salin dulu siap-siap equation dia tadi. Alright. If it takes 12 minutes for the object to cool from 100 to 50 degree, find the time taken for the object to cool from 50 degree to 25 degree. Okay. So maksudnya sekarang dia kata mula-mula suhu dia 100. Lepas 12 minit dia turun pergi 50. Berapa minit dia turun pergi 25. Itulah soalan dia. So kalau kita nak cari berapa lama dia turun pergi 25, sama macam tadi, A dengan K is a constant yang kita tak tahu berapa nilai dia. So we have to find the value first lah. Okay. So nak cari A, kita masuk maklumat pertama. 100 degree tu initial dia punya temperature, means that when theta equal to 100, T kita baru nak mula kan? Mula-mula sekali. So T will be 0. Okay. Substitute kat dalam tu awak akan dapat 100 degree equal to E to the power of 0 plus 20. E power 0 is basically 1. So here our A would be 80. Biasanya kat dalam calculation tu tak letak unit tak apa. Yang penting jawapan baru letak unit. Okay.
So equation kita dah jadi equation barulah. Theta would be equal to 80 exponent to the power of negative kt plus 20. Okay. Kita dah settle A, now kita nak cari K. Okay. Nak cari K pula, second info after 12 minutes, dia dah turun pergi 50. So in order to find K, when our theta is 50, T is basically 12. Substitutekanlah once again dalam latest equation yang awak dah dapat. Alamak, saya salah tulis. Sekejap, kat depannya 50 sebenarnya. Okay. Next, kita nak simplify. Dapatkan K yang kat sini lah. Awak kena hati-hati sikit Jangan tersalah simplify je kat situ. Semula-mula 20 kita boleh pindah. Dah jadi 30. 80 pun saya boleh pindah bawah. So dia dah jadi 3/8 je kat situ. 20 tu pergi tolak, 80 pergi bahagi. Sebab tu dia jadi 3/8 je. Okay. And then sama macam tadi lah, nak hilangkan exponent, you have to ln both side. So finally your K is negative 1/12 ln of 3/8. Okay. Next, substitute back K into our latest equation tadi. So now our current equation would be theta equal to 80 exponent to the power of negative K. Sini ada negatif, K dia tadi pun ada negatif. So maksudnya negatif dah hilang. Exponent to the power of 1/12 ln of 3/8 the whole thing times T. Okay. Itulah latest equation kita pula. Plus 20 kan? Okay. Last part baru kita boleh jawab. Berapa masa dia nak turun pergi 25. Okay. So maksudnya soalan ni tak macam tadi. Kalau tadi dia nak tahu masa kan, sekarang ni kita nak kena cari T bila theta tu 25. Okay. Saya pindah next sekejap, saya salin semula tadi equation kita. Benda tadi dah lupa dah, 1/12. Okay, so soalan dia next. Masa tu bila theta jadi 25. So gantilah theta 25, kita nak cari T kat situ. Okay, yang ni pun samalah, awak kena simplify macam biasa je lah. Okay, kat situ 20 tolak dah jadi 5, bahagi tu kita akan dapat exponent to the power of yang panjang ni equal to 5/8. And then nak hilangkan exponent, awak boleh ln both side. Miss, Yes. kan 5/80 je. 80, sorry. Thank you. Okay. 5/16. And then kita tekan je calculator. Ln 5/80 bahagikan dengan half, 1/12 ln 3/8 dapat berapa? Saya dapat 33.92.
Okay. Semua Sama. orang dapat ke? Sama. Okay. Tapi kita kena hati-hati. Saya patah balik soalan. Okay. Tadi inertial ni kita ambil inertial tu bila 100 degree kan? So maksudnya 33 minit tu tadi daripada 100 degree nak turun pergi 25 degree. Tapi soalan dia tak nak daripada 100 turun pergi 25. Dia nak daripada 50 turun pergi 25. Okay. Daripada 100 nak pergi 50 tadi dah ada 12 minit. Maksudnya kalau kita nak cari time from 50 degree pergi ke 25 degree, yang kita dapat ni tadi 33.92, kita kena tolakkan dengan 12 minit. Sebab 12 minit ni untuk daripada 100 turun pergi 50. Okay. So tolakkanlah. Dapatlah 21 lah kan? 21.92 minit. Okey. Okey ke? Ke korang dah termenung? Janganlah risau, nasib baik untuk beruntungnya korang tahun ni yang jalan kerja soalan panjang masa ni dia keluarkan assignment je, dia tak keluarkan exam. So kita dah bertenang di situ. Nak jawab apa-apa soalan boleh tengok nota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dia tak habis lagi. Kita ada lagi satu application. Ni, circuit pula. Tapi tak sempat. Circuit ni dengan dalam nota tu ada example 11 dengan example 12 kan. Yang tu saya sambung dalam tutorial nanti. Okay? Okay. Alright. So Okay. kita minggu ni berhenti di sini. Kita sambung lagi minggu depan. Cuma minggu depan saya terus masuk topik 3 lah. Sebab topik 2 ni nanti saya habiskan dalam tutorial. Baik, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Sama-sama. Thank you semua. Arigato, Miss.